Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Zaimi bin Abdul Ghaffar akan menerangkan berkenaan dengan soalan bumi sebagai sfera. Okay, seperti kita tahu, dalam kertas tua kita ada dua bahagian, betul? Ada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Untuk soalan bumi sebagai sfera, bagi kertas dua, dia termasuk dalam bahagian B. Okay, dalam bahagian B kita ada 5 soalan. Dalam bahagian B kita ada 5 soalan dan kita boleh pilih 4. Antara kelima soalan tu adalah bumi sebagai sfera. Right. So ini adalah satu contoh soalan bumi sebagai sfera yang terdapat dalam pusat SPM. Okey. So soalan dia bukan menjadi pilihan kepada saya rasa bukan menjadi pilihan kepada pelajar-pelajar dan ataupun sekolah. Sekolah tidak menekankan kepada soalan-soalan bumi sebagai sfera. Tapi kita boleh belajarlah sebagai value added ataupun backup. Kenapa backup? Sebab dalam 5 soalan tu kita boleh pilih 4. Kalau anda kata kalau satu soalan daripadanya kita rasa tak confident, kita boleh cover yang bumi sebagai cover 4 lagi tu. Right. Kita tengok soalan nombor 16 ni. Okey, dia cakap nombor satu, P 30 utara, 25 darjah barat, Q dan R ialah segitiga tiga titik yang terletak pada permukaan bumi. PQ ialah diameter selain latitude sepunya 30 utara. Okey, sebelum tu, kalau sebelum saya menerangkan lebih lanjut, saya nak terangkan pasal mengenai apa itu bumi sebagai sfera dari segi koordinat dia. Okey, secara umumnya bumi sebagai sfera ni dia terbagi kepada dua komponen, iaitu komponen yang dinamakan sebagai latitude dan longitude. Right. So untuk longitude adalah garisan sejajar daripada utara ke selatan. Dia daripada atas ke bawah. Tapi pengukurannya kita tak ukur sebagai 30 darjah utara atau 30 darjah barat. Okey. So kita ukur sebagai utara ataupun selatan. Kita ukur sebagai 10 darjah barat dan 40 darjah timur. Contoh. Okey, kenapa? Sebab longitude dia menggunakan teknik, kita menggunakan konsep paksi Y. Seperti sebelum kita tahu kalau dalam graf fungsi, so kita ada dua paksi iaitu paksi X mengufuk dan paksi Y mencancang. Okey. So untuk longitude ni dia menggunakan konsep paksi Y iaitu paksi mencancang. Right. Untuk latitude pula dia menggunakan konsep paksi mengufuk. So latitude dia kebiasaannya latitude buat dia pada paksi mengufuk lah. Dia punya konsep dia. So dia mengufuk pada paksi X. So ni adalah paksi mengufuk. Ini mencancang, ini paksi mengufuk. Okey, ni X. Right. So A dengan B ni, A dan B ni, koordinat A dengan B contohnya, so dia berada daripada satu latitude yang sama. Kalau dia cakap latitude yang sama ataupun latitude sepunya. So bermaksud kalau dia cakap kat sini latitude dia 30 darjah selatan. Kalau kat bawah selatan, kalau atas utara. Kalau dia cakap 30 darjah selatan, bermaksud latitude untuk A dan latitude untuk B dan latitude untuk C ni adalah sama, iaitu 30 darjah selatan. Kalau K ni pula, kalau dia bagi kat sini, latitude dia kat sini adalah katakan 40 darjah utara sebab dia dah melepasi garisan khatulistiwa. Okey. Bahagian atas ni garisan khatulistiwa. So kalau dia melepasi garisan khatulistiwa, dia akan menggunakan kutub utara. Kalau di bawah kita menggunakan kutub selatan lah. Right. So bermaksud kalau K tu dia mempunyai latitude 40 darjah utara. Kenapa kita kena gunakan? Sebab kita kena tahu macam mana nak menyesuaikan atau tak menentukan koordinat satu kawasan. Contohnya, katakan kat sini. Okay, kita bagi contoh. Yang pertama, cikgu bagi contoh.
soalan ni. Right. Untuk koordinat titik P, bagi contoh koordinat titik P, okey. Untuk koordinat titik P, dia punya longitude adalah yang warna hijau ni, iaitu 40 darjah timur. Sedangkan dia punya latitude adalah 25 darjah selatan. So koordinat bagi P ni adalah 25 darjah selatan, 40 darjah timur. Right. Clear? Clear? So dia punya koordinat kalau kita nak tulis mesti bentuk dalam yang X dan Y tu. Koordinat X dan Y. Right. Then selepas tu untuk untuk jarak, penentuan jarak, kita ada empat bentuk jarak, ada 4 kategori ya. Okay. So kita ada dalam soalan keyword dia ada cakap jarak pada meridian. Maksud jarak pada meridian, maksud jarak dia pada meridian yang sama. Contoh kat sini P dengan Q ni, dekat sini P dan Q, kalau kita tengok P dan Q kat sini dia pada jarak yang sama. Katakan kat sini. So jarak pada meridian maksudnya jarak pada meridian yang sama. Kalau ada meridian dia 30 darjah barat, so maksudnya dia pada 30 darjah barat. Okey, untuk pada jarak meridian yang sama ni, formula dia adalah senang saja, iaitu beza sudut, okey, darabkan 60 dan 60. Dia tak ada darjah 60. Right. Yang kedua, jarak pada khatulistiwa. Okey, untuk jarak pada khatulistiwa ni, dia sama juga formula dia dengan jarak pada meridian, iaitu sama dengan beza sudut darab dengan 60. Okey. Untuk jarak bagi bumi sebagai sfera, unit dia adalah batu nautika. Okey. So unit untuk jarak dia adalah batu nautika. Kita tak gunakan dalam kilometer, meter ataupun inilah ekar semua. So untuk jarak bagi bumi sebagai sfera, kita gunakan batu nautika. Kenapa? Dia sangat jauh lah untuk ni. Okey, ada dua lagi kategori yang kita boleh lihat, iaitu jarak pada selarian latitude. Kalau kita tengok kat sini, yang jarak yang pertama dan jarak kedua, kategori kedua adalah jarak kedua dan jarak keempat lah. Jika ada 4 kan. 3 dan 4. Okey, jarak kedua dan keempat ni hampir sama, tapi dia berbeza lah. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Sebab jarak pada khatulistiwa kita ukur hanya beza sudut darab dengan 60. Compare dengan kategori keempat ni, kita tak gunakan beza sudut darab dengan 60. Kita tambah sikit lagi, iaitu beza sudut, okey, beza sudut darab dengan 60 cos sudut kutub utara, sudut latitude, silap. Sudut latitude. Contoh dekat sini kita ada P dia, sudut beza sudut dia ada berapa ni? 30 darjah barat ni. So kita dapatkan beza sudut dia berapa? Theta darab dengan 60 darab dengan cos berapa sudut latitude dia? Sama ada dia 30 darjah utara ataupun 30 darjah selatan. Depends kepada soalan. Untuk jarak terpendek, formula dia still sama, iaitu beza sudut. Okey, untuk jarak terpendek dia special sikit. Jarak terpendek ni ada diukur menggunakan keharusan di bahagian atas. Nanti cikgu explainkan sikit pasal mengenai soalan kalau jarak terpendek. Dia pelik sikit lah. Right. Okey, kita pergi kepada soalan. Soalan yang ada kat sini. Okay. So ada cakap kat situ, PQ ialah diameter selarian latitude.
sepunya. Latitude sepunya 30 darjah utara daripada situ. So apa kita buat kat sini? First, kalau boleh untuk soalan ni, soalan bumi sebagai sebelah, kita lukis satu bulatan. Untuk menggambarkan bumi lah. Right. Dan satu bentuk garisan khatulistiwa di sini. Okay. So, untuk soalan pertama dia bagi P adalah 30 darjah utara, 25 darjah barat. Okay, 30 darjah ni adalah kosong darjah. Kosong darjah adalah garisan khatulistiwa. Apa kita buat? Kita naikkan sikit ke atas. Okay, kita letakkan sini sebagai 30 darjah utara. Okay, kalau dia cakap P adalah 25 darjah barat, letakkan P di sini. P ni di sini paling hujung, paling barat. P 30 darjah utara, 25 darjah barat. Right. So, apa kita buat kat sini? Dia cakap Q adalah diameter selaran latitude. Diameter, bila cakap pasal diameter, bermaksud dia akan berpusing sebanyak 180 darjah. So bermaksud garisan, kalau kita buat garisan longitude dia mesti kiri kanan dan kanan. So kalau hujung ke hujung lah maksudnya. So kalau P kat belah kiri sini, iaitu 25 darjah barat, Q mesti belah kanan. Right. So macam mana tak untuk soalan pertama dia cakap nyatakan lokasi bagi Q. So koordinat lah. Okay. So Q adalah di hujung sini. Kalau cakap diameter bermaksud dia punya sudut untuk di bahagian timur tu kita tolakkan 180 tolak dengan 25. So bila kita tolak dengan 180 tolak 25, so kita akan dapat berapa darjah? 155 darjah. So kita akan dapat 155 darjah timur. Yes. Tapi dia punya latitude dia sama sebab dia cakap selaran latitude sepunya. So 30 darjah utara. Okay, then so maksudnya kita dapat koordinat Q adalah 30 darjah utara, 155 darjah timur. Dah dapat dah dua markah. Okay, bermula kita kena lukis dulu. Bila lukis kita tengok dia adalah diameter. So maksud dia punya kedudukan mesti hujung ke hujung, tepi dan tepi. So kalau P belah kiri, Q mesti belah kanan, dia hujung ke hujung. So dah dapat dah koordinat dia. B, kita tengok situ, A terletak 2400 batu nautika ke arah utara Q. Ke arah utara, bermaksud dia utara Q, ke atas lah. Utara Q. So Q kat sini, so kemungkinan A di sini. So kita letakkan satu titik di sini, R. Okay, so macam mana kita nak describe dia punya koordinat ni? Okay, so kita kena dapatkan beza sudut. Kan kita tengok tadi jarak untuk sesuatu tempat untuk bagi selaran meridian. Okay, meridian yang sama iaitu jarak sama dengan beza sudut darabkan 60. Okay, so beza sudut kita kena dapatkan lah. Ini soalan dia, theta dia berapa dengan 60. Sebab jarak dia dah bagi 2400. So theta sama dengan 2400 bahagi dengan 60. So theta adalah sama dengan 40 darjah. Itu bukan jawapan dia. Dah habis sikit. Sebab kita buat dia di titik O sini kan. So ni adalah titik O. Okey. Untuk dapat 30 darjah utara, so kita ambil garisan ni. Ini adalah 30 darjah. Tapi beza sudut antara RQ adalah di sini. Ke sini lah. So ni adalah 40 darjah. That mean dia punya latitude bagi R ni berapa?
So kita kena combine kan. So kita dapat 70 darjah. So that mean R ni, latitude bagi R adalah sama dengan 40 darjah tambah 30 darjah. Okay, utara sebab dekat atas kan. Okay, so kita akan dapat 70 darjah utara. Right, 70 darjah utara. Dah settle dah. So kita dapat 70 darjah utara. Dah dapat dah. Dah dapat 3 markah. Okay, then last sekali untuk soalan C. Hitungkan jarak terdekat dalam batu nautika dari A ke P. Okay, ini adalah soalan cukup emas lah. Okay, soalan cukup emas. Kenapa? So dia minta jarak terdekat. Okay, kan kita cakap tadi, kita belajar pasal jarak. Jarak kita ada 4 kategori, iaitu jarak meridian, jarak khatulistiwa, jarak serai, latitude dan satu lagi jarak terdekat. Untuk jarak terdekat, kita ukur di atas. Okay. So bermula kita tengok sini. So P ke R. So P ke R sini lah. Ni P ke R. Right. So P adalah 30 darjah sudut dia. Okay. So kita untuk soalan jarak terpendek ataupun jarak terdekat. Okay. Jarak terdekat. Formula dia sama juga, iaitu beza sudut darabkan 60. Okay. Tapi beza sudut dia bukan tolak antara timur dengan timur, barat dengan barat. Okay. So beza sudut dia kita tengok dekat kat sini. Dekat darjah yang kita bagi ni. So kita ada sini 30, kita ada 40, kita ada 30. 70 lah. So nak dapatkan beza sudut dia adalah 180 darjah tolak dengan 30 tolak 70 darabkan 60. So kita akan dapat 180 darab tolak 70, 30 tolak 70 dapat 80 darjah darab 60. So jarak terpendek dia adalah 10,800 batu nautika. Okay. So itu sebab kita dapatkan beza sudut kat sini. Ni 80 darjah. So tu kita ukur sudut tercangkum bagi P ke R adalah 80 darjah. So dan kita darabkan dengan 60. So kita dapat 10,800 batu nautika. So dan kita dah dapat dah full mark. 3 markah tambah 2. So kita dapat lebih kurang 8. Sepatutnya untuk bahagian B ni, satu soalan dia adalah bernilai 12 markah. So kalau kita totalkan 4 soalan tu, kita dapat 48 markah. Okay, so diharapkan video ni dapat bantu untuk menjawab sekurang-kurangnya 8 markah bagi soalan bumi sebagai spira. Okay, boleh WhatsApp saya di 019-277-8489. Saya Cikgu Mimi Huzaimi Abdul Ghafar. Okey, terima kasih.